Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tugas saya di Timur Tengah ni ialah negara-negara yang meliputi negara Arab, sebahagian daripada negara bukan Arab, Turki, Azerbaijan, Iran. Dalam suasana pandemik COVID-19 yang berlaku, saya hanya dapat mengadakan pertemuan dengan sebahagian besar duta-duta di Kuala Lumpur bagi menjalinkan hubungan antara Malaysia dengan negara tersebut. Lawatan khotbah adalah susulan daripada pertemuan itu yang akan diikuti dengan lawatan yang lain, di mana keutamaan kita dalam hubungan antara bangsa Malaysia dan negara lain ialah keutamaan dalam hubungan dengan negara-negara Islam di samping negara jiran serantau. Itu yang lebih diutamakan. Khotbah dipilih dahulu kerana mudah perjalanan, direct flight saja, dan dasarnya tak ada berbeza dengan Malaysia dari segi hubungan antarabangsa. Yang pertama, persamaan konsep politik antarabangsa antara Malaysia dan Qatar dalam menghadapi pertarungan antarabangsa dunia dan serantau. Qatar berpegang kepada prinsip fleksibel, keanjalan. Sama dengan Malaysia, kita tidak berpihak. Dan sebab itu lebih mudah Qatar kita utamakan dahulu. Seterusnya ialah Qatar salah satu negara yang hadis sedang kemuncak Kuala Lumpur, dan diadakan 4 negara Islam yang dikumpulkan untuk membina satu kekuatan kolektif negara Islam. Oleh sebab itu, maka saya dahulukan Qatar dengan sebab yang tersebut pada awal tadi, dan perkara yang dinyatakan itu. Sekurang-kurangnya mengeratkan hubungan diplomatik antara dua negara, khususnya dalam kerjasama membantu umat Islam seperti Palestin, Rohingya, Afghanistan yang terkini, supaya kita bekerjasama dalam membantu, apalagi dalam menghadapi cabaran politik antarabangsa yang tidak memudahkan usaha dilakukan bagi membantu saudara kita, di mana Qatar memberi kemampuan sendiri yang kita tahu, dan Malaysia ada tenaga manusia dan ada kemampuan kita. Dengan gabungan itu kita dapat memanfaatkan untuk khidmat kepada saudara-saudara seagama yang memerlukan bantuan. Di samping ialah menggalakkan pelaburan antara dua negara. Kita mengalami perpecahan umat Islam yang sangat ketara, sehingga bukan saja berpesah dari segi ideologi yang ditinggalkan oleh penjajah. Apa yang menyedihkan ialah berlakunya perang proksi, perang saudara dalam negara kita sendiri, akibat daripada sikap yang agresif bersama kita sendiri. Dalam hal ini, Qatar agak sederhana daripada negara lain. Dan sebab itu Qatar boleh menjadi pendamai, dan Malaysia juga boleh jadi pendamai bersama dengan Qatar dalam krisis yang berlaku di Syria, berlaku di Yaman, dan lain-lain. Dan memang saya berbincang dengan pihak berkenaan di Qatar, khususnya Kementerian Luar, dan apalagi saya mendapat mandat daripada Perdana Menteri dan Menteri Luar sebelum ke Qatar itu, supaya mengukuhkan peranan Malaysia bersama Qatar dan menghadapi isu-isu yang tersebut. OIC yang ditubuhkan dalam tahun 60-an
akibat peristiwa pembakaran Masjid Aqsa mencetuskan semangat umat Islam pada awalnya untuk membina satu kekuatan ummah. Tetapi malangnya kebanyakan negara Islam dia pengaruhi oleh politik-politik kuasa besar, menyebabkan IC sendiri tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Dengan sebab itu almarhum Nabi Al-Bakan rahimahullah telah membuat gabungan 8 negara Islam dengan jumlah yang kecil untuk membina satu kekuatan ala NATO, ala EU. Tetapi malangnya semua 8 pemimpin itu digulingkan. Ini permainan percaturan politik antarabangsa. Dan akhirnya ialah Tun Mahathir memainkan peranan mengumpulkan 4 negara yang hadir di Sidang Kemuja Kuala Lumpur, itulah Malaysia, Qatar, Turki dan Iran. Dan 4 negara ini sebagai satu tunas ke arah untuk mengajuk negara Islam yang lain. Ya. Kawan-kawan luar negara melihat saya ada peranan tentang isu-isu yang berlaku di negara ini. Dan sebab itu duta daripada Qatar, duta Iran disokong oleh duta Turki dan Persatuan Ulama sedunia minta supaya saya terlibat dalam menangani isu Afghanistan. Dan mereka sanggup mengatur perjumpaan dengan wakil Afghanistan. Dan saya memaklumkan kepada Perdana Menteri, maklum kepada Menteri Luar, Menteri Luar, dan mereka bersetuju supaya saya memainkan peranan ini. Alhamdulillah saya pergi Qatar, diatur perjumpaan khusus dengan ketua delegasi perunding Afghanistan dengan mereka, dengan satu-satu Suhail Sain dan 4 pembantu dia, dan ada perbincangan dalam perjumpaan itu untuk memudahkan saluran untuk kita bantu Afghanistan yang baru lepas daripada peperangan. Malaysia tidak boleh satu negeri sahaja. Dalam perjumpaan saya dengan Perdana Menteri Qatar dan Kementerian Luar Qatar, saya mengatakan pandangan saya perlu pendirian secara kolektif, secara berkelompok negara umat Islam dalam menangani isu Afghanistan, kerana mereka dibebani oleh salah faham musuh-musuh Islam terhadap Islam. Yang keduanya Islamofobia yang masih menghantui pemikiran dunia barat, musuh Islam ini, dan dendam kekalahan kerana Afghanistan mengalahkan kuasa besar. Dan sejarahnya pernah mengalahkan British, pernah mengalahkan Soviet, mengalahkan Amerika yang terakhir. Dengan kemiskinan mereka, tapi keimanan semangat yang tinggi, di mana ini memalukan kuasa besar. Dan sebab itulah mereka tidak mudah dengan Afghanistan ini. Dan sebab itu dalam kita menangani Afghanistan ini, kita menghadapi cabaran ini. Apa yang penting ialah kita menggalakkan perdamaian dan keamanan. Di mana yang berhenti perang di Afghanistan adalah perdamaian dan perlu dipulihkan. Dan di sana ada sebab-sebab kemanusiaan yang mewajibkan seluruh dunia terlibat. Apalagi kita dapati NGO hak asasi manusia dan banyak pertubuhan antarabangsa hak asasi manusia mendukung dari segi bantuan kemanusiaan terhadap Afghanistan. Di mana ruang ini kita ambil. Dan sebab itu sepatutnya negara Islam lebih ke depan daripada NGO yang bukan negara Islam ini. Dan saya rasa politik negara bukannya akan berubah. Kalau kita berdiri secara kesatuan, secara perpaduan, umat Islam itu kekuatan sendiri. Yang pertama, kita kena faham perkataan Taliban. Taliban ni bahasa Pashtun dengan makna pelajar-pelajar agama secara tradisi, pelajar pondok. Yang disebut dengan pelajar agama Diomandi yang belajar mazhab Hanafi. Mereka adalah pelajar-pelajar. Pada awalnya mereka terlibat dalam perang menentang Soviet di Afghanistan. Terlibat. Apabila kumpulan mujahidin
lemah mengisi kemenangan, menyebabkan mereka bangkit menentang kemudahan mujahidin, dan kuasa barat sendiri mengambil kesempatan membantu Taliban untuk menghalau mujahidin. Taliban berkuasa. Bila berkuasa, mereka sekadar pelajar-pelajar. Sudah tentulah cara mereka agresif. Apalagi kepahaman tentang mazhab Hanafi saja. Dalam politik ini tak boleh satu mazhab. Di masa mutakhir kita dapati kepimpinan Taliban sudah berubah. Daripada ulama-ulama yang agak tua, yang agak pengalaman, mengambil alih. Dan kita melihat mereka membuat kenyataan yang agak baik, yang agak sederhana. Contohnya mereka mengampun beramai-ramai terhadap rakyat yang terlibat dengan kedatangan musuh di Afghanistan, dan mereka mengambil sikap yang terbuka dengan dunia luar. Dan mereka berusaha untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ini memerlukan masa kerana kepercayaan perlu dilakukan kepada negara-negara yang bukan Islam itu. Kalau mereka boleh iktiraf negara komunis, boleh iktiraf Israel, mengapa tak iktiraf Taliban yang sepatutnya Israel negara haram yang merampok tanah air orang Palestin boleh diiktiraf, maka Taliban tanah air dia sendiri yang dia berjaya memerdekakannya daripada musuh, itu lebih utama. Tapi kepahamannya perlu memerlukan masa, dan negara Islam perlu digerakkan. Dan saya memberi pandangan kepada rakan-rakan Taliban dan berbincang dengan Menteri Luar Qatar, dengan Persatuan Ulama Sedunia. Kita bersetuju untuk menganjurkan muktamar persidangan khas tentang Afghanistan. Bermula dengan muktamar ulama, muktamar alimat, muktamar ilmuwan, dan muktamar lain. Saya sudah sebut pada awal tadi, di mana lawatan dilakukan selepas mendapat keizinan Perdana Menteri. Kemudian berbincang Kementerian Luar. Kemudian didukung oleh kedutaan-kedutaan yang negara Islam yang saya sebutkan tadi. Dan saya pergi bersifat diplomatik, mendapat dukungan daripada Wisma Putra, dan jadi tetamu kerajaan Qatar, dan tidak ada apa bantahan daripada mana-mana pihak, kecuali kenyataan-kenyataan terpencil di luar. Itu kenyataan mereka yang tak tahulah tentang hakikat yang sebenar. Yang pertama, kita perlu memahami kedudukan Yaman dalam peta Asia Barat. Kedudukan yang sangat strategik, iaitulah di muka di pintu Laut Merah, tempat laluan sumber tenaga ke Eropah, tempat laluan kepada Israel sendiri, yang mempertahankan diri dia. Dengan sebab itu Yaman menjadi tempat yang diperhatikan oleh semua. Dan kebetulannya saya terlibat dalam mendamaikan Yaman ini sebelum berlaku Arab Spring. Bila berlaku ketegangan di Yaman, Persatuan Ulama Sedunia minta saya mewakili persatuan pergi ke Yaman untuk bertemu pihak-pihak di Yaman, dan diberi kemudahan oleh Wisma Putra di masa itu. Kedutaan Malaysia bantu Kementerian Luar masa itu, dan saya berjumpa dengan Presiden Yaman, berjumpa dengan ulama, berjumpa dengan pemimpin parti di Yaman, supaya jangan ekstrim dalam perselisihan dan perbalahan. Ini mengundang kuasa asing cabut tangan. Masa itu lawatan itu sangat positif, dan hampir-hampir perdamaian dapat diwujudkan. Tetapi malangnya bila berlaku Arab Spring, di mana negara-negara besar menganggap Yaman akan dikuasai oleh mereka yang menghalang kepentingan mereka. Lalu berlaku campur tangan dan perang proksi di Yaman yang susah nak selesaikan. Pada pandangan saya, nak selesaikan masalahnya mestilah antara Yaman dan Saudi sendiri, tak perlu campur tangan asing. Kalau ada campur tangan asing, tak selesai masalahnya. Dan sebab itu, peranan negara-negara yang berkecuali dalam menamakkan krisis itu sangat penting.
Tak ada kaitan dengan mazhab. Tak ada kaitan. Kerana di Yaman itu mengandungi mazhab Syiah Zaidiyah dan mazhab Sunni Syafi'i. Kepahaman mereka sangat hampir satu sama lain. Bahkan kehidupan rakyat sangat harmoni di Yaman sebelum berlaku krisis ini. Bersemayam sama-sama masjid. Orang Sunni semayam masjid Syiah semayam masjid Sunni, dan kahwin antara satu sama lain. Itu berlaku. Cuma sedikit masalah yang berlaku ialah di Su'dah, kawasan Houthi. Saya didedahkan oleh pihak orang Yaman sendiri. Puncanya ialah kerana kemiskinan. Kawasan itu terbengkalai, ditinggalkan, tak dibangun, tak ada kemudahan-kemudahan asas, menyebabkan rakyat memperontok kerana sebab-sebab kemiskinan, bukan sebab mazhab. Sebab mazhab ini diada-adakan kemudian. Antara perkara yang saya sebut kepada rakan-rakan di Qatar, kalau negara-negara EU, negara Eropah, boleh membuat kesatuan mereka sendiri tanpa ada sumber-sumber hasil bumi, tenaga manusia kita lebih besar. Mengapa kita negara umat Islam, Tuhan kurniakan sumber-sumber bumi yang kaya raya, tenaga manusia yang banyak, kepakarannya ada berselerak di seluruh dunia, mengapa kita tidak boleh membina kekuatan kita sendiri dengan kesatuan umat? Masalahnya kita berpecah. Ini perlu diselesaikan perpecahan ini. Tak ada sebab untuk kita menyerah kalah dalam menghadapi cabaran dunia antarabangsa. Kerana dunia Islam mempunyai kekuatan sendiri yang saya sebut tadi, tenaga manusia, sumber dan kedudukan negeri Islam dalam peta dunia yang paling strategik, bermula dari Asia Tenggara sehingga ke utara Afrika. Semua laluan. Laluan. Jadi orang Islam tak ada masalah sepatutnya. Negara Eropah terpencil, tak ada hasil. Tapi mereka boleh hidup, boleh maju. Mereka kata tak boleh maju. China bangkit menjadi satu kekuatan kuasa besar dengan jumlah penduduk dia 1 bilion, dengan sumber tenaga dia sendiri, rakyat dia sendiri. Kita orang Islam 1 bilion. Dan sebab itu saya sebut, alangkah baiknya kalau negara Arab bergabung dengan Asia Tenggara yang jumlah orang Islam 300 juta lebih. Cukup menjadi satu kekuatan dari segi politik, ekonomi dan lain-lain. Malangnya banyak negara Arab ini memandang ke arah barat, ke arah Eropah, supaya pandang ke arah Asia Tenggara, ke arah negara umat Islam, pada saudara kita sendiri. Saya sebut bahawa kita mesti bersatu dalam titik bersamaan. Di sana ada titik bersamaan yang tak ada khilaf, tak ada beza pandangan. Ini kita satukan, kuatkan. Adapun dalam perkara yang berbeza pendapat, kita perlu bersama, perlu bertolak ansur. Jangan menimbulkan ketegangan. Kalau kita jadikan ketegangan, ini menjadi peluang untuk mereka yang menggunakan menjadi batu api, melagakan kita sama kita sendiri, sehingga mencetuskan perang proksi yang berlaku di negara Arab, di mana kekayaan untuk membeli senjata-senjata daripada musuh, musuh bagi senjata, kita beli senjata bunuh kita sendiri sama kita. Ini satu kebodohan, satu kesalahan yang sangat besar. Yang paling tenang ialah Algeria. Algeria negeri yang paling tak ada masalah. Kemudian Lebanon. Lebanon masyarakatnya ialah Kristian, Sunni, Syiah dan Islam, Sunni dan Syiah. Kemudian Kristian berbagai mazhab. Agak lebih baik pada negeri lain. Sikap dia konsisten dalam menghadapi isu Asia Barat. Walaupun banyak pengajar-pengajar yang kacau dia. Antaranya Oman. Oman, kita lihat agak tenang. Agak baik daripada negara lain. Itu sebagai contohlah.
Ya, antara yang ditimbulkan ialah bidang pendidikan dan ekonomi, di mana lawatan saya asalnya kecil saja untuk jumpa dengan Afghanistan, tetapi dia banyakkan program. Dia atur program jumpa dengan Perdana Menteri, Menteri Perdagangan, Kementerian Luar, tabung kewangan Qatar, dan tabung kebajikan Qatar, Persatuan Ulama Sedunia. Dia atur program yang banyak. Surat itulah apa yang boleh saya buat. Bidang yang ada pada saya ialah memberi pandangan-pandangan. Adapun follow up-nya ialah kementerian-kementerian. Alhamdulillah, maknanya Qatar membuka peluang untuk pelaburan kepada Malaysia bila-bila masa saja. Cuma kita pulanglah kepada kementerian-kementerian ini untuk buat pelaburan dengan Qatar. Sama ada lapangan pendidikan, lapangan kesihatan, termasuklah pertanian. Satu hal yang menarik ialah Qatar negeri padang pasir, dapat menyediakan sumber makanan yang cukup. Kita ni negeri yang subur bukan padang pasir. Cuma kita Qatar dia banyak modal, kita tanah luas, jadi banyaklah kita boleh ambil manfaat daripada kerjasama ini. Mesej yang saya sampai ialah ulama adalah kumpulan yang boleh berpengaruh dalam masyarakat. Sehingga hari ini ulama tetap dihormati. Masyarakat hormat mereka. Maka peranan mereka sangat besar. Mereka tak boleh terlibat dalam urusan-urusan ibadat saja. Mereka terlibat dalam urusan politik dan urusan menyatukan umat dalam segala aspek. Ini sangat penting. Dengan sebab itu cadangan muktamar tentang Afghanistan itu saya bincang dengan Kementerian Luar Qatar supaya diberi peranan kepada Persatuan Ulama sama. Apa yang menarik ialah selemah-lemah Malaysia, kita bukan negara besar, bukan negara kuat sangat, tetapi Malaysia tetap dihormati oleh negara-negara, khusus negara umat Islam. Ini dapat disaksikan sendiri. Kerana walaupun kita berkrisis dalaman, kita berbeza pendapat, tapi tak menjatuhkan peperangan, tak menjatuhkan kelahiran yang tajam antara satu sama lain. Oleh sebab itu kita pelihara keadaan ini. Kita menghadapi masyarakat majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, berbagai adat, British yang buat. Tetapi kita berjaya kumpulkan masyarakat majmuk ini dengan pendekatan kita sendiri. Penyelesaian yang paling berjaya, penyelesaian Islam yang pernah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW apabila baginda menubuhkan negara Islam Madinah. Mereka menyatukan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Kemudian mengajak bukan Islam yang ekstrim supaya bersama dengan masyarakat Islam dalam negara yang berdaulat, Islam yang memerintah, adil untuk semua dan boleh diterima. Dan negara yang berkembang sehingga wilayahnya dari Asia Tenggara sehingga Afrika Barat, daripada Sepanyol sampai Afrika Tengah, sampai ke Asia Tengah, itu wilayah Islam di zaman kegemilangan Islam. Masyarakat yang paling majmuk, yang ramai, jarak jauh yang terlalu jauh, tak ada kemudahan transport masa itu. Orang Islam boleh mentadbir selama 1300 tahun. Tidak ada kuasa besar dunia yang boleh mengatur selama itu. Kita lihat Jerman berapa lama je, 2-3 tahun. Jepun, British berapa tahun je. Rom dengan Parsi berapa tahun, ulang alik, jatuh. Tapi Islam 1000 tahun lebih menguasai dunia dan membina satu tamadun Islam. Tamadun Islam yang berasaskan kepada petunjuk agama, akhlak, moral yang mulia, bukan sahaja dalam bidang ilmu agama yang boleh mentarbiyah, menguruh manusia dalam segala bidang, termasuk ilmu sains dan teknologi, ilmu ekonomi, ilmu politik. Bahkan kajian-kajian ulama Islam ni diambil oleh pengkaji-pengkaji barat. Dan tamadun barat yang ada pada ini adalah ciplat daripada tamadun Islam. Cuma mereka tidak mengambil agamanya. Agama dibuang, moralnya tak ada. Akhirnya tamadun itu membakar diri sendiri.
Dengan sebab itu kita orang Islam perlu balik kepada asas kita sendiri dan kekuatan kita sendiri. Segera kita baca Quran dalam surah Muhammad ayat yang paling akhir, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab di masa itu berpaling daripada Islam, Tuhan akan tukar kaum yang lain dan mereka tidak seperti kamu. Ada kaum lain yang menerima Islam. Kita melihat panjangnya masa Islam sehingga 1000 tahun lebih saya sebut tadi, bertukar kaum, bertukar bangsa. Orang Arab tinggal Islam, muncul kaum Kurdis beramal dengan Islam. Bila Kurdis lemah, muncul kaum Turki beramal dengan Islam. Jadi kaum. Jadi kita orang Islam di mana bumi kita berpijak, di situ kita anggap tempat kita tegakkan Islam. Bukan mesti Arab. Bukan mesti Arab. Dan Nabi sebut di akhir zaman orang Islam yang akan memperkasakan mereka dan membebaskan Palestin. Nabi tak sebut orang Arab, orang Islam. Di mana orang Islam yang bangsa mana yang dulu yang betul-betul melaksanakan Islam. Dan sebab itu di mana tempat kita berpijak, di situ kita usahakan supaya Islam itu tegak. Ya. Yang pertama, kita jangan peduli apa yang kata. Kita buat apa yang kita kena buat. Kita laksanakan. Kalau kita laksanakan itu perkara yang baik, yang ada berkat, Allah Ta'ala akan kembangkan lagi. Dan kita tidak membenarkan diri kita. Tak ada media yang membantu kita. Tetapi Allah Ta'ala sampaikan mesej kita kepada rakan-rakan yang satu hati dengan kita di seluruh dunia. Di mana hati orang Islam ni laksana satu jasad, tak boleh berpisah. Walaupun tak ada alat-alat yang canggih berhubung antara satu sama lain. Kita menyaksikan ini sehingga Alhamdulillah saya diundang sampai kepada negeri Afrika, negeri Asia, termasuklah di kalangan orang Islam di Eropah dan di Amerika. Di Amerika menghadiri majlis-majlis ini. Dalam suasana kita mendapat sambutan daripada fikrah pandangan yang kita beri kepada rakan-rakan kita yang berasas kepada Islam yang sebenar. Islam yang sebenar ni tak boleh ditipu, tak boleh diputar balik, kerana Allah Ta'ala pelihara ilmu Islam ni dalam sumber yang teguh, kitab mukjizat Al-Quranul Karim, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Itu tak boleh diselewengkan sekali. Kalau kita berjalan di atas itu, kita mendapat pertolongan Allah Ta'ala, mendapat dukungan dia dan simpati daripada umat Islam yang sehati dan sejiwa dengan kita.